Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung jugalah kuliah malam ni. Sampai 10-15 minit ajalah. Jadi kita masih lagi dalam bab yang ke-16, yaitu babun ma jaa fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu bab yang datang untuk menyatakan tentang sifat serban yang dimiliki ataupun yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai amamah, yakni memakai serban, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan syamlah, yakni hujung ataupun hujung ekor serbannya itu berada di antara dua bahunya, yaitu di bahagian belakang dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai serban, Nabi ada syamlah, Nabi ada ekor serban dia. Jadi hadis yang sebelum ni keterangannya ada riwayat dalil mengatakan Nabi pakai serban ada satu ekor. Nabi pernah pakai serban, Nabi biasa pakai serban 2 ekor. Ekor dia 2. Nabi ada pakai serban tak ada ekor. Tapi antara ketiga-tiga cara ni, yang paling disukai oleh para ulama adalah memakai serban 2 ekor. Jadi pakai serban 1 ekor pun betul. Pun betul. Jadi yang pakai 2 ekor, jangan tegur yang pakai 1 ekor. Apa kau pakai serban tak ada? Jadi pakai serban 1 ekor pun ada dalil. Yang pakai serban 1 ekor, tengok ada orang pakai serban tak ada ekor, jangan kita apa? Maknanya dia pun ada dalil. Yang pakai serban tak ada ekor, jangan tegur orang tak pakai serban. Jangan kata orang tak pakai serban ni apa? Jadi nak pakai serban ni, dia pun perlukan taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi kena belajarlah. Nak pakai serban kena belajar. Sebab amamah ni, serban ni dia syiar, dia lambang. Kan orang nampak satu orang pakai serban, kalau dekat R&R dia tengok kita pakai serban, mesti kita jadi imam. Kan kita berhenti kat R&R tu, kita masuk surau, orang tengok kita pakai serban, dia mesti tolak kita jadi imam. Kita baru keluar 3 hari, kita bawa balik keluar 3 hari. Kita lancar 2 surah je, kuliah dengan kulullah je waktu tu, dia dah tolak kita jadi. Sebab apa? Bukan sebab kuliah kulullah tu, sebab dia tengok kita pakai serban. Dia akan tengok haji, dia kata ustaz, syekh. Jadi hati-hati kalau kita pakai serban. Akhlak pun kena jagalah. Peribadi tu sebab kita bawa sunnah Nabi. Kita bawa sunnah Nabi. Saya ada satu kawan, dia pakai serban dan dia merukuk. Dia pakai serban dan dia merukuk. Tapi lepas semayang, saya tengok dia nak keluar tu, dia lipat serban dia. Saya tanya, kenapa Ji? Tak adalah ustaz, saya time kat luar ni, time minumkan saya nak rukuk. Jadi kalau saya pakai macam mana rasa. Jadi dia menghormati amamah. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dia taufik untuk dia berhenti rukuk, sebab dia hormat dengan amamah. Jadi kalau kita pakai serban, kita pakai pakaian sunnah, kita jagalah peribadi kita. Jagalah. Jangan kita pakai sunnah tu kita tak jaga. Yang kita tak jaga, jagalah.
Pasal urusan rokok ni urusan peribadi kan. Kita suruh orang berhenti pun bukan senang kan. Jadi berkata Nafi rahmatullah alaih, aku telah melihat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Nafi rahmatullah alaih kata, aku telah melihat Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu an juga meniru cara pemakaian serban yang sama. Jadi Abdullah ibn Umar ni dia satu orang, dia akan pakaian dia ataupun cara dia akan meniru apa saja yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sahabat, dia telah hidup dengan Nabi. Abdullah ibn Umar ni dia Allah takdirkan dia dapat menyaksikan kenabian. Dia dapat tengok jasad Nabi ni, dia dapat hidup dengan Nabi. Dia dapat tengok Nabi depan-depan. Dia dapat pegang Nabi, tengok Nabi, hidup dengan Nabi. Jadi dia tahu pakaian Nabi daripada pagi sampai malam, seluruh hidup Nabi. Jadi Abdullah ibn Umar ni dia satu orang yang sangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca kitab Fadilat Salat, kita akan jumpa kisah Abdullah ibn Umar dengan satu orang sahabat dalam safar. Sampai kat satu tempat, Abdullah ibn Umar tiba-tiba tunduk. Dia jalan, tiba-tiba dia berhenti, dia tunduk. Jadi Maula ni, hamba kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar kata, wahai tuan, pasal apa tuan berhenti dan tunduk ni? Dia kata, aku masih teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu di jalan ini bersama dengan aku. Dan di sini dulu ada sepohon, ada satu pokok tu rendang. Dan bila sampai kat sini, sebab dahan dia tu rendang, jadi Nabi apa? Nabi tunduk. Dan sekarang pohon ini sudah tidak ada. Kalau mungkin ada lah kot, mungkin tunggul dia kot, kan? Macam orang tanam semula getah kan? Orang buat tanaman semula getah, dia potong pokok getah tu, tapi kadang-kadang tunggul dia tu ada, mungkin ada tunggul waktu tu. Jadi dia tahu posisi lokasi di mana pokok tu. Jadi Abdullah ibn Umar kata, aku tunduk sebab aku pernah tengok Nabi tunduk. Jadi aku tunduk ni bukan pasal pokok, tapi aku tunduk sebab Nabi tu tunduk. Abdullah ibn Umar juga dia naik unta. Dia naik unta, tiba-tiba unta yang dia naik tu, jalan unta dia tu pengkar. Dia macam jalan tak betul. Jadi satu orang kata, ya Abdullah, dia kata, wahai Abdullah, pasal apa engkau punya unta jalan macam ni? Orang semua unta jalan elok, engkau jalan apa? Macam tak betul unta engkau ni. Maka Abdullah ibn Umar kata apa? Sebentar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu dengan unta dia, kiswah. Nabi telah lalu dengan unta dia. Jadi aku nampak tapak kaki unta Nabi dekat atas pasir tu. Jadi aku nak unta aku ni, kaki dia tu letak tepat dekat apa? Abdullah ibn Umar. Dia mengikuti sunnah ni secara total. Dia tak peduli orang cerca dia ke cela dia tak. Jadi itu sifat mukmin. Sifat orang mukmin ni dalam ittiba' Rasul, dalam mengikuti sunnah Rasul ni, kita tak terkesan dengan celaan orang. Kan? Celaan orang-orang Islam ke, celaan orang-orang munafik, celaan orang-orang fasik, celaan orang-orang musyrik, kafir yang tak suka agama, tak suka sunnah ni, orang mukmin dia tak kesan. Kadang-kadang celaan itu bukan datang daripada orang kafir, tapi celaan sunnah ni datang daripada orang Islam. Kadang-kadang dia tak suka sunnah ni. Ni apa sunnah-sunnah ni? Dia tak suka. Dia hati dia bernanah lah, kan? Dia tengok orang pakai serban pun bernanah. Dia tengok orang simpan janggut panjang pun dia rasa apa? Hati dia bernanah. Dia tak boleh. Jadi dia tak suka. Dia tengok orang pakai kayu sugi pun dia apa? Dia persoalkan, apa pasal nak pakai kayu sugi? Sekarang zaman pakai Sensodyne. Tahu? Sekarang pakai Sensodyne. Tahu? Orang pakai Listerine. Orang pakai buat gigi elektrik. Kau apa lagi pakai kayu? Jadi dia tak faham, kan? Jadi satu orang yang ittiba' sunnah ni, dia besar.
Musa. Itu pasal di zaman Musa alaihissalam, zaman Nabi Allah Musa, Hadrat Maulana Mustaqim beritahu kisah tentang zaman Musa alaihissalam. Dalam istana Firaun ada satu pelawak. Firaun ada simpan satu orang pelawak. Dia pelawak istana. Dia badut lah, dia macam dia joker. Dia pelawak istana. Dia milik Firaun. Jadi pelawak Firaun ni, dia pandai berlakon macam Musa. Jadi kadang-kadang nak menggembirakan, dia buat apa dia panggil sekarang ni? Stand up comedy. Dia macam stand up comedy. Jadi dia suka buat stand up. Sebenarnya stand up comedy ni istana Firaun dah buat. Ini saya beritahu, rekod pun tak apa. Stand up comedy ni istana Firaun dah buat. Firaun ada stand up comedy dia. Jadi dia, Firaun cukup, Maulana Mustaqim kata Firaun cukup sayang dengan dia. Dan dia ni setiap kali bila hari dia buat lawak tu, stand up comedy dia hanya buat lawak tentang Musa aja. Dia jadikan Musa sebagai bahan lawak dia. Dia akan berpakaian macam pakaian Musa. Dia akan jalan macam Nabi Musa. Dia akan buat suara macam Musa. Dia akan cakap dakwah macam Musa. Sebiji Musa, 99.9% Musa. Jadi dia akan buat macam tu. Dia akan jadikan Musa bahan lawak dia, sehingga Firaun tergelak melihat telatah dia. Sehinggalah pada hari Allah buat keputusan untuk menenggelamkan Firaun dan tentera dia. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, perintah untuk Musa keluar daripada Mesir, perintah Allah tu Allah perintahkan waktu tahajud. Waktu tahajud Allah perintahkan Nabi Musa untuk bawa keluar seluruh Bani Israel. Bawa keluar. Jadi Musa alaihissalam keluar waktu tahajud. Sehingga berita tentang lari Nabi Musa, keluarnya Nabi Musa ni bersama Bani Israel, berita tu sampai dekat Firaun sebelum subuh. Firaun pun bangun. Firaun kata, siapkan bala tentera, sembelihkan bagiku seekor kambing dan hidangkan bagiku hati kambing. Sebelum aku habis hati kambing ni, tentera mesti siap. Maknanya daripada waktu sembelih kambing, ambil hati kambing, masak kambing, aku habis makan, tentera mesti dah siap. Maknanya panglima tentera dia hura lah pagi tu. Akhirnya tentera dia telah keluar seluruh, sampai 1 juta tentera dia telah keluar untuk kejar Nabi Allah Musa. Akhirnya Allah tenggelamkan mereka ni. Ketika Allah menenggelamkan mereka, semua mereka tenggelam, termasuk Firaun dan seluruh bala tentera dia. Jadi Musa mendapat khabar seluruh tenggelam. Tiba-tiba yang memeranjatkan Musa, Musa tengok pelawak Firaun hidup. Pelawak Firaun semua tenggelam, tapi pelawak Firaun hidup. Maulana Mustaqim kata hidup. Jadi Musa alaihissalam tanya Allah SWT, Ya Rabbi, wahai Allah, macam mana dia ni boleh hidup? Sedangkan tenggelamnya seluruh pengikut Nabi Allah, tenggelamnya seluruh pengikut Firaun. Sedangkan pelawak Firaun ni kafir. Dia tak beriman dengan Musa, dia kafir, tapi dia tak tenggelam. Maka Allah kata, wahai Musa, ketika perintah aku untuk menenggelamkan Firaun dan bala tentera dia, ketika perintah itu, aku telah mengharamkan sesiapa yang mengikuti sunnah Musa. Faham? Aku telah mengharamkan sesiapa bala itu ketika turun, aku telah mengharamkan bala itu bagi sesiapa yang beriman dengan Musa dan mengikuti sunnah
Musa. Jadi walaupun dia kafir, tapi sebab dia waktu itu dia berpakaian dengan pakaianmu Musa. Dia simpan janggut dia pun macam Musa. Dia pakai sunnah Musa. Jadi bala aku itu diharamkan ke atas orang yang mengikuti Musa. Tuan-tuan faham? Jadi dalam itibak sunnah ni, zaman Nabi SAW ada satu Yahudi. Dia tengok Nabi SAW masuk tandas buang air. Nabi masuk dalam tandas ketika dia tengok Nabi buang air, Nabi duduk sunnah dengan meletakkan tangan ke atas. Letak tangan atas kepala. Sunnah buang air ni, kan? Jadi Yahudi ni bila dia tengok Nabi buang air, dia tahu Nabi itu seorang Rasul. Jadi dia kata, wah, ini sunnah Nabi. Kemudian dia pun pergi balik. Dalam perjalanan dia nak buang air, tetapi dia memiliki musuh. Dia ada musuh, dia ada hutang yang banyak. Jadi dia dah lari daripada hutang. Jadi orang dendam dengan dia. Akhirnya ketika dia buang air, orang musuh dia datang daripada celah batu belah atas tu. Dia dah bawa satu tali jerut. Tali tu dia nak jerut dia ni. Mana dia tengah duduk tu, daripada atas dia boleh apa? Dia baling tali tu, dia boleh jerut. Tapi sebab dia buang air tu, dia ikut sunnah, dia letak tangan di atas kepala. Jadi bila dia baling tali tu dia sempat apa? Dia tak masuk kepala dia. Sebab apa? Ada tangan. Jadi dia terselamat dan dia telah lari. Jadi dia kata, wallahi dalam sunnah ni ada khair. Ada khair. Jadi orang mukmin dalam mengikuti sunnah, dia tak terkesan dengan celaan orang. Nak istiqam ni, nak sabar istiqamah dengan sunnah ni sampai mati. Dan sunnah, dia tidak ada sunnah kecil, dia tak ada sunnah besar. Dia tak ada sunnah kecil. Sunnah semua, apa saja yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan dia. Sama ada yang kita mampu buat atau kita tak mampu, belum mampu buat lagi, sunnah ni semua status dia berstatus besar. Makan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk masjid, tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, baca doa tandas, baca doa makan, baca doa tidur, wuduk sebelum tidur. Benda asas. Pagi kita keluar rumah, sebelum keluar daripada rumah, sunnah dia lihat pada langit. Sunnah dia lihat langit dan baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 70 marrah, 3 kali baca. Tengok langit, baca. Itu sunnah dia. Jadi barang siapa yang baca tu, Allah bagi dia 3 jaminan selamatkan dia. Allah bagi dia petunjuk. Allah selamatkan dia daripada bala, kesusahan. Jadi banyak sunnah ni. Jadi apa saja bagi orang mukmin, apa saja sunnah yang dia mampu amal, dia kena istiqam. Dia jangan terkesan dengan celaan orang pelekeh. Itu biasa. Orang pelekeh sunnah ni dia akan ada daripada dulu, dia ada sekarang dan akan datang sampai kita mati. Jadi amal agama ni tuan-tuan, kata Kiai Huzairon, amal agama ni, amal sunnah ni, dia sampai mati. Kita amal agama ni kena sampai mati. Kita datang masjid mesti sampai mati. Kita kena niat datang masjid ni sampai mati. Kalau boleh dah mati pun datang masjid. Dah mati pun datang. Macam mana dah mati datang masjid? Dah mati, orang bawa kita datang masjid. Jadi sebelum orang bawa kita datang masjid, kita sendiri mau datang masjid. Jadi kita mau datang masjid dan istiqam datang masjid sampai mati, dan lepas mati pun datang masjid. Jadi hari terakhir kita datang masjid, kita tak perlu jadi imam belakang kita. Imam akan semayang belakang kita, kita kat depan. Itu semayang kita, yang itulah kehadiran kita ke masjid yang terakhir. Jadi istiqam. Allah nak tunjuk istiqamah. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan,
Jadi saya rasa saya berhenti dekat ni dulu, sebab saya tengok tadi roti john pun dah dekat bawah. Kan? Dah panas lah kan. Kang terlebih panjang kan dah gelisah pula kan. Tapi tak apalah. InsyaAllah semoga Allah Taala bagi keberkatan rezeki bagi orang yang sedekah malam ni lah. Infak sedekah untuk makan malam ni. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki dia insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.